wabarakatuh. Bab ikram muslimin, hak-hak seorang muslim. Hadis ke-94. An Abi Umamah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna awlan nas billahi man bada'ahum bisalam. Rawahu Abu Daud. Sayyidina Abu Umamah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang paling utama di sisi Allah Subhanahu wa taala dalam kalangan manusia ialah orang yang memulakan salam. An Abdullah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, al-badi'u bis-salami bari'u minal kibr. Sayyidina Abdullah meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang memulakan salam telah terlepas daripada sifat takabur. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya bunay idza dakhalta ala ahlik fasallim yakunu barakatan alaika wa ala ahli baitik. Rawahu Tirmizi. Sayyidina Anas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada saya, wahai anakku, apabila kamu masuk ke rumahmu, maka berilah salam kepada keluargamu. Ini akan menjadi sebab keberkatan untukmu dan keluargamu. Alhamdulillah, tuan-tuan mulia, pagi ini kita membaca tiga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis di bawah tajuk ikram muslimin, memuliakan orang Islam, orang yang beriman ini, hak-hak seorang muslim. Hadis yang pertama, hadis daripada Abu Umamah. Dia menyebutkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi mengatakan bahawa orang yang paling utama di sisi Allah, inna aulan nas billah man bada'ahum bisalam. Orang yang paling utama di sisi Allah dalam kalangan manusia ialah orang yang mula-mula memberi salam. Itu yang pertama, itu kelebihan orang yang mula-mula memberi salam. Kita ni jumpa orang, tunggu orang bagi salam kan, tapi kita tak bagi salam. Tetapi disebutkan oleh Nabi, sesungguhnya orang yang paling utama, aulan nas, manusia yang paling utama si Allah, yang kalau dijumpa orang, dia orang pertama yang bagi salam. Kemudian dalam hadis kedua disebutkan, Nabi mengatakan al-badi'u bis salam, bari'um minal kibir. Nabi sebut orang yang memulakan salam, orang yang pertama yang bagi salam ni, dia terlepas daripada sifat takabur. Ini sifat nak elak daripada sifat takabur, kita kena rajin bagi salam. Kadang-kadang kita ni jenis agak macam standard sikit kan, kena orang bagi salam kat kita dulu. Tapi Nabi sebut kalau nak elakkan kita ni daripada sifat takabur, sifat rasa megah, rasa hebat, rasa tinggi diri, rasa besar diri, maka kita kena jadi orang yang pertama bagi salam. Masuk pejabat, mula bagi salam. Jumpa kawan, sebelum orang bagi salam, kita bagi salam dulu. Jadi bila kita bagi salam ni, kita akan terlepas daripada sifat takabur. Dia ada sifat rendah diri lah. Orang yang pertama tegur ni, dia yang rendah diri. Kadang-kadang kita jumpa kawan-kawan lama tu ini kan, macam buat donor, kenal tak kenal, jumpa sini lebih kurang ni, dia ada sifat dan diri dia, biar orang tegur aku dululah. Orang nak bersalam, ya, dia rasa macam dia macam act sikit kan. Dia ada sifat perangai macam tu. Jadi kalau kita ni nak tak ada sifat takabur, jumpa dalam suasana, apa-apa suasana, kita menjadi orang yang pertama yang memberi salam. Ini mengelakkan sifat mazumah, nak elak sifat takabur, sombong diri ni, kena jadi orang pertama bagi salam, kata Nabi. Kemudian hadis daripada Anas pula. Anas dia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut, ya bunayya. Anas ni dia khidmat dengan Nabi. Nabi ni selalu dipanggil Anas ni. Kita dah cerita banyak kali tentang Anas. Dia khidmat dengan Nabi.
khadam kepada Nabi. Dia kata Nabi sebut ya bunayya, wahai anakku. Dia panggil Anas ni anak bunayya, anak andaku. Iza dakhalta ala ahli, apabila engkau masuk kepada keluarga engkau, jumpa ahli keluarga, dia kata Nabi ajar kepada Anas ni fasallim, maka hendaklah kamu bagi salam. Kerana apa kata Nabi? Barakatan alaika wa ala ahlika. Dia merupakan satu keberkatan kepada engkau dan juga kepada ahli keluarga engkau. Jadi kita balik rumah, apabila kita jumpa keluarga, maka benda yang pertama yang kita buat, kita kena bagi salam. Bagi salam tu benda yang penting. Bukan apa, satu keberkatan untuk kita sebagai ahli keluarga lah, sebagai ayah, sebagai pemimpin. Kemudian dia juga membawa keberkatan kepada orang dalam rumah tu, isteri, anak-anak, mak ayah kita, keluarga kita kena bagi salam, amalkan benda ni. Tak adalah bila kita balik tu tengok anak-anak dengar ayah balik, lari terus dia kata. Ini mak dia pula cakap ini bapak tiri laki pun balik kan. Ayat pun bahasa pun sampai tahap macam tu kan. Jadi jangan kita jadi pemimpin ataupun bapa yang sedemikian. Maksudnya kita balik tu bagi salam, maksudnya keluarga, anak-anak, isteri, semua ni menanti-nantikan kepulangan kita, dan kita balik tu dengan bagi salam. Kadang-kadang kita ni ada yang panggil sifat dia, bila balik tu kan tengok mendabik dada sikit kan, tengok apa tak kena ni, jadi anak semua takut kan. Bagi salam tak, dia rasa bila bagi salam tu rasa macam ada macam rendah diri tu kan, ada perasaan begitu. Tapi sebenarnya Nabi ajar tadi, kita pertama bagi salam, dia mengelakkan sifat takabur, sombong. Kita kena bagi salam, dan bagi salam ni dia satu didik pada anak-anak kita, biasakan bagi salam. Kalau orang dulu nak salam dululah, sekarang ni mungkin biasa dah. Kalau orang dulu antara anak dengan ayah tu nak salam tangan tu pun dia tak biasa. Ni kan pula bagi salam orang dulu. Sekarang ni dah stand okey sikit. Orang dulu kalau lalu mak anak jumpa dengan ayah tu, lalu pun corner sana corner sini, tak berani apa nak bagi salam, tak, suasana tu tak diajar sebenarnya. Ini kan pula nak salam gitu suasana orang dulu. So benda tu sebenarnya benda yang tak baik lah, sudah adab. Sepatutnya sebagai pemimpin kita ni kena jadi contoh. Kita kena mulakan cakap. Jadi anak-anak tu hormat tu. Kita bukan nak bina sifat takut, kita nak bina sifat hormat. Kan? Takut ni dia tak bawa ke mana. Kita kena bina sifat hormat, sifat adab. Itu yang Islam ajarkan. InsyaAllah tuan-tuan, bila kita baca hadis-hadis ni, mana yang ada pada kita penyakit-penyakit itu, kita baiki, dan moga-moga kita lebih baik. InsyaAllah kita amal dan sampaikan. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.